Kita akan bawakan perbincangan yang menyantuni keadaan kesihatan mental anda dan kita akan buka talian seperti yang kita sering lakukan. Ya, di 0322829841 anda boleh berkongsi kepada kami permasalahan anda ataupun mungkin anda tengah stres sekarang ingin luahkan bersama dengan tetamu kita hari ini, Terence. Ya, kita bersama Dr. Pamela Lunarden, penolong profesor dan juga ahli psikologi klinikal di Jabatan Psikologi, Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan UIAM. Assalamualaikum Profesor, terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Salam sejahtera. Terima kasih RTM sebab menjemput saya. Jadi stres ini sesuatu yang memang sering kali kita dengar perkataannya walaupun bukan dalam suasana pandemik, Doktor. Kita di ibu kota ni sudah terbiasa dengan stres. Stres keadaan trafik, stres bila internet tak jalan dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita menyantuni stres ini dan menyedari hakikatnya bahawa ia adalah sebenarnya sebahagian daripada kehidupan kita? Betul. Terima kasih banyak-banyak Terence. Apabila kita lihat sekarang kan bukan sahaja di musim pandemik, malah juga sebelum pandemik pun kita boleh lihat ada banyak kes kesihatan mental. Kita boleh lihat di mana ada ramai orang yang mengalami mungkin efek-efek ataupun kesan kemurungan ataupun kesan anxiety juga. Dan apa kita boleh lihat sekarang apabila pandemik bermula juga, kita boleh lihat orang yang sebelum pandemik mempunyai kesan-kesan kesihatan mental sebegini, mereka mempunyai satu efek yang lebih ketara. Dan juga ada juga orang lain di mana mereka cuba untuk selepas pandemik bermula, lepas tu cetus perasaan-perasaan sebegitu dan juga stres pun bermula. Tapi stres itu betul seperti apa yang Terence cakap tadi, memang kita semua sudah pun melalui stres dan tak kira kalau MCO ke tak MCO ataupun pandemik tidak pandemik, walaupun kanak-kanak pun kadang-kadang berasa stres juga. Kalau kita tengok kan macam semasa PDPR semua, kita boleh lihat kanak-kanak pun mengalami stres yang banyak juga. Tapi apa yang kita boleh buat sekarang adalah kita boleh cuba untuk belajar cara-cara kita nak untuk hidup dengan stres. Kita tak akan fokus kepada macam mana kita nak cuba elakkan stres dengan begitu banyak. Tetapi walaupun hidup kita ada stres, sebab stres bukan semua stres adalah tidak sihat kan. Ada stres juga yang bagus, itu dipanggil positive stress. Jadi apabila kita ada sedikit stres pada amount yang sesuai kan, kita akan rasa lebih motivasi nak buat kerja, nak buat sesuatu. Tapi apabila stres tu amount dia terlalu banyak dan telah melebihi threshold dia yang terlalu banyak, memang dah melangkau ke arah yang sungguh tidak sihat, itulah yang dipanggil distress. Dan yang tu yang kita mungkin nak cuba macam mana kita nak menangani dan juga untuk elakkan. Bila kita stres ni, stres apabila kemahuan kita tidak dapat dicapai, dan juga kita percaya ada stres dua, positif dan juga negatif. Tapi yang kita tahu apabila stres, hormon adrenalin tu akan keluar bersama dengan hormon-hormon yang lain. Bagaimana dengan pengeluaran ataupun rembesan hormon ini dapat mempengaruhi tubuh badan kita secara fizikal dan juga mental, Doktor? Okey, terima kasih Syafiqah. Saya rasa soalan itu sangat penting sebab ramai orang kadang-kadang kita tak tahu di mana stres yang kita lalui kan memang mempunyai satu kesan yang ketara ke atas tubuh badan kita, bukan sahaja ke atas emosi kita tetapi juga ke atas fizikal kita. Sebagai contoh kan, apabila kita berasa stres sangat, badan kita akan menghasilkan satu hormon yang dipanggil cortisol. Jadi seperti apa yang Terence cakap tadi juga dan juga Syafiqah cakap tadi kan, adrenalin juga. Apabila badan kita mempunyai hormon itu dengan cara yang secara berlebihan, itu akan punya satu efek yang kuat. Dan antara satu efek dia adalah kita boleh lihat kan, hormon kortisol ni sangat suka kepada untuk mengumpulkan lemak di bahagian abdomen. Itulah yang ramai orang kata saya ada saya ada PKP punya weight ke apa kan. Tapi sebenarnya bukan sahaja lifestyle kita tahu, tapi juga perasaan kita, stres kita juga dia akan cuba untuk mengumpulkan lemak di bahagian muffin top kan. Kita akan ada muffin top dan juga kita akan rasa kenapa tiba-tiba rambut saya gugur. Itu pun ada satu efek fizikal. Dan satu lagi efek fizikal. Doktor, rambut tu sensitif, Doktor. Rambut sensitif. Sorry, Terence. Mungkin itu style, bukan sebab stres. Tak apa, yang tu lah itu fashion, tak apa. Tapi kan, kalau kita lihat kan, satu lagi yang orang mungkin tak kenal juga adalah
kesan stres ke atas DNA kita, kromosom kita. Di hujung kromosom kita kan, kita ada satu casing tau yang dipanggil telomeres. Telomeres ni memang bertanggungjawab untuk kita boleh kata lifespan kita punya kita punya betapa cepatnya kita akan jadi tua. Jadi bila orang-orang cakap kan macam orang tua kita cakap macam okey, jangan cepat marah, jangan cepat stres, nanti cepat tua. Memang itu adalah evidence based juga. Wow. Sebab itu mempunyai satu efek ke atas kromosom kita dan itu akan mempercepatkan proses penuaan. Kalau kita lihat pregnant women kan, orang ibu yang mengandung juga, kalau mereka selalu stres, itu pun boleh mempunyai satu efek ke atas bayi mereka juga, kromosom bayi mereka juga. So kita boleh lihat kan betapa banyaknya efek stres ke atas tubuh badan kita, selain daripada emosi dan juga kesan lain juga. Doktor, macam tadi doktor katakan ada kejadian. Tapi dalam bahasa Melayu kita ni begitu indah. Ada orang kata makan tak lalu, tidur tak lena. Yang tu bukan cinta ke? Itu stres lah juga tu, Terence. Tekanan juga tu. Sebab tadi doktor kata bila kita stres, nanti ada lemak-lemak pula itu kumpul. Tapi ada juga satu simptom yang itu mereka sukar untuk tidur. Ataupun insomnia. Bagaimana sebenarnya stres ini boleh menjadikan insomnia itu, doktor? Terima kasih Syafiqah. Saya rasa itu pun satu yang sangat penting sebab kita kena faham juga stres ini ada banyak tahap. Ada tahap, okey, kalau kita lihat secara ringkas kan ada 5 tahap utama. Tahap yang pertama dipanggil di mana kita macam honeymoon period. So orang yang katakanlah orang yang baru start kerja, orang yang baru start kahwin ataupun orang yang di mana pandemik berlaku tahun lepas kan, itu boleh dikatakan sedikit sebagai honeymoon period. Kita semua cuba untuk belajar, kita semua macam emergency mode, SOS. Kita macam okey, apa yang kita kena buat sekarang. Tetapi setelah pandemik itu macam berlalu untuk sekian lama kan, dia macam beransur-ansur kita pun shift ke tahap yang lain. So tahap yang kedua adalah stres. Dan tahap apabila stres kita rasa macam alamak macam mana ni, rasa macam stres lah, isolation, kita rasa macam stres sorang-sorang kat rumah ataupun stres berkeluarga dan 24/7 dengan keluarga. Ada banyak simptom kita akan lalu. Tapi yang tahap yang ketiga adalah chronic stress, di mana tahap stres kita tu dah berlalu satu lagi tahap dan pergi ke tahap yang lain di mana kita rasa sekarang saya rasa seperti apa yang Syafiqah cakap tadi. Kita rasa macam alamak, susah nak tidur, susah nak bangun ataupun rasa macam makan pun tak lalu. Dan tahap yang keempat kan, ini adalah yang agak bahaya juga, yang ramai klien saya pun ada, iaitu burnout. Ini adalah tahap di mana stres itu menjadi sangat ketara dan bertukar menjadi burnout. Dan burnout ini kan, kita boleh tahu macam mana kita nak tahu kalau kita berada dalam tahap burnout. Kita lupa, tiba-tiba lupa nama kawan ataupun kolik, tiba-tiba lupa ada meeting, tiba-tiba bangun rasa macam nak tidur balik, rasa fatigue, penat sangat. Rasa macam tak ada stamina. Rasa macam bila nak tidur terjaga dan juga ada banyak fikiran. So ini juga boleh dikatakan tahap 4 burnout. Dan tahap kelima ini adalah habitual burnout, di mana kita rasa saya rasa stres ini adalah normal baru saya dan saya tak boleh buat apa-apa, saya berserahlah, saya give up. So ini juga sesuatu yang sangat membahayakan sebab stres yang distress itu kan, apabila sekian lama kita mempunyai distress itu, memang dia akan mempunyai satu efek ke atas badan kita. Walaupun emosi kita kata tak apa, saya akan just cuba untuk tahan dan pendam, tapi badan kita akan manifest macam ada mungkin akan ada simptom psychosomatic symptom. Itu bermaksud kan, tiba-tiba kita rasa tak tahu kenapa ada high blood pressure, tiba-tiba tak tahu kenapa rasa ada kolesterol. Stres boleh membuatkan saluran darah dan juga boleh membuatkan flow darah kita kan menjadi macam pekat sikit dan dia akan boleh ada satu efek ke atas kolesterol. Sebab itu ramai orang yang jaga kesihatan tetapi ada stres. Mereka kadang-kadang ada kolesterol dan tinggi juga. Boleh disebabkan stres juga.
Jadi ini semua adalah perkara yang agak membimbangkan, doktor, kerana dalam keadaan kita sekarang ini, MCO, ramai yang masih lagi terpaksa duduk di rumah, tidak boleh keluar ke mana-mana dan mereka berada berseorangan. Jadi semua perkara yang doktor sebutkan tadi akan bertambah ataupun akan terkumpul di dalam individu-individu ini dan mereka mungkin tidak ada cara untuk melepaskan stres, tidak ada cara untuk menangani burnout dan mereka tidak ada kawan untuk berinteraksi secara fizikal bagi menyantuni keperluan mental mereka. Apakah kaedah-kaedah yang boleh doktor cadangkan dalam keadaan sekarang, dalam keadaan kita berkurung, kita berada di rumah dan ada dari kalangan kita yang bekerja dari rumah, bagaimana untuk kita menggunakan kaedah-kaedah tertentu bagi mengatasi stres yang mungkin semakin bertambah pada ketika kita berhadapan dengan pandemik ini? Okay, terima kasih Terence. Betul apa yang Terence cakap tadi. Sebab dulu kan sebelum pandemik, katakanlah kalau kita rasa stres, kita akan jumpa dengan kawan-kawan, hangout session kan macam tu kan. Tapi sekarang, ataupun ada orang yang saya kenal, banyak klien juga, mereka suka untuk keluar ke sini dan pergi banyak tempat. Tapi sekarang kita tak dapat buat begitu. Jadi macam mana kita nak tahu kaedah untuk kita cuba menguruskan dan menangani stres ini yang dalam hidup kita ni. Memang ini sesuatu yang sangat penting. Cuba kita bayangkan kalau kita pakai satu kasut kan, dan kasut itu ada satu batu kecil dalam kasut kita, lepas ataupun pebble kan, kita akan rasa sangat tak selesa bila kita jalan. Tapi apa yang kita boleh buat? Katakanlah kita tak boleh menanggalkan kasut, kita dalam satu situasi macam tu. Apakah yang kita akan buat? Malah kita boleh shift dan adjust kaki kita dengan segitu, dengan cara yang strategik untuk cuba kita tidak akan mempunyai kesakitan apabila kita berjalan. Jadi apabila kita boleh shift, maka kita akan tahu macam mana kita nak berjalan bersama pebble ataupun batu itu. Itulah satu cara yang kita boleh buat sekarang. Kita mungkin tak boleh menghapuskan semua stres tu, tapi macam mana kita nak sama-sama dalam hidup kita ni, walaupun ada kehadiran stres tu, kita nak cuba untuk kecapi. Jadi step pertama, kita cuba untuk tengok apakah yang berada di dalam kawalan saya pada hari ini. Apakah yang berada di luar kawalan saya. Apa yang berada di luar kawalan saya tidak mempunyai apa-apa pengaruh pun. Tapi apa yang berada di dalam kawalan saya adalah emosi saya, cara respon saya, cara saya akan meluangkan masa di hari ini. Bagaimanakah saya hendak meluangkan masa dari pukul 9 ke 10. Jadi kalau kita cuba untuk fikirkan 1 jam demi 1 jam, momen ke momen, kita cuba hanya satu je, cuba untuk bernafas, breathe. Kadang-kadang kita tak lupa untuk bernafas dalam. Pernafasan dalaman tu sesuatu yang boleh membantu kita. Itu macam boleh jadikan satu SOS teknik. Katakan kita macam panik dan stres sangat, mungkin lupa buat sesuatu ke, ataupun tiba-tiba nampak bank account tu tak boleh buat online banking, nak beli sesuatu barang atau apa-apa pun yang berlaku kan. Mungkin kita kena buat deep breathing dulu. Macam mana kita buat deep breathing? Apabila kita tarik nafas, perut kita kena ke depan, seolah-olah ada balon dalam perut kita dan bukan ke dalam. Ada ramai orang dia tersilap sikit. So, bila kita tarik nafas, perut kita kena ke depan. Maksudnya baru kita akan dapatkan banyak oksigen dalam badan kita. Lepas tu kita jangan hembus dengan cepat-cepat. Kita tarik nafas mungkin 5 saat, tahan untuk 5 saat, lepas tu baru hembus nafas. Itu akan membolehkan badan kita, oksigen travel ke seluruh badan kita, dan bila kita hembus nafas pun untuk lebih kurang 5 saat dan jangan cepat-cepat. Kalau kita buat slow-slow kan, korang akan nampak macam denyutan nadi saya macam semakin aman dan slow. Itu satu teknik yang kita boleh guna juga. Dan salah satu teknik yang saya juga pakai kan dan rasa membantu saya juga adalah positive self-talk ataupun cara kita perlafasan positif. Walaupun kita panik, katakanlah benda yang kecil pun. Food panda dah datang, saya belum siap lagi. Dia dah call dah banyak kali. Katakanlah something yang simple kan. Kita akan rasa macam alamak nak bergas-gegas macam tu. So ataupun katakan sesuatu yang menakutkan kita. Macam katakan kita tahu
di kawasan jiran kita ada seseorang, kita dengar ambulans katakan. So kita mungkin akan rasa apa berlaku ni. So apa yang kita boleh rasa, kita boleh buat adalah kita cuba lafaz sesuatu yang positif. Tak apa, walau apa yang berlaku saya boleh hadapi. Walaupun apa yang berlaku saya boleh hadapi. Sebab kalau kita cakap walau apa yang berlaku saya akan okey, takut kita macam kalau kata kita tak rasa okey, kita panik pula kan. Betul. So kita boleh cakap macam walau apa yang berlaku, walaupun saya tak rasa begitu okey, tapi saya akan hadapi. Saya boleh hadapi dengan hati yang tenang. So apa yang safety word saya adalah calm. Okay, Pam, calm. Macam tu. Itu membantu dengan banyak juga. Baik. So teknik-teknik ni. Doktor, tadi kita menyebut mengenai insomnia. Kita ada seorang pemanggil, Puan Mariati daripada Melaka. Assalamualaikum, Puan. Hello, Puan. Okey, terputus. Baik. Kita kaitkan sedikit tentang isu yang dihadapi oleh Puan Mariati. Puan Mariati adalah seorang yang pernah menghadapi insomnia satu ketika dulu. Dan kini beliau terpaksa menjaga seorang anak yang merupakan pesakit COVID-19 yang mana menambah kepada bebanan stres yang sudah pun dirasai oleh Puan Mariati ini. Jadi Puan Mariati dari Melaka, kami berharap bahawa anda sedang menonton siaran ini masih bersama dengan kami. Doktor, bagaimana untuk menasihati Puan Mariati yang berada dalam keadaan yang sangat tertekan pada ketika ini? Terima kasih Terence dan terima kasih juga Puan Mariati. Memang saya juga berasa concern juga ke atas kehidupan dan juga situasi yang dihadapi oleh Puan Mariati sekarang ni. Mesti perkara itu mesti akan membuatkan kita rasa stres dan rasa takut juga. Saya rasa apa yang Puan Mariati sedang hadapi sekarang ni mungkin boleh dikaitkan dengan chronic stress ataupun hampir-hampir burn out ke, sebab kadang-kadang bukan senang untuk kita nak menjaga seseorang yang ada COVID dan juga mungkin mereka dikira juga bergantung kepada apa tahap mereka juga kan di COVID itu. Jadi apa yang saya boleh syorkan kepada Puan Mariati adalah apa jua situasi yang Puan Mariati ada sekarang, Puan Mariati kena juga jaga diri juga. Sebab seperti apa yang mereka akan cakap di kapal terbang, kan? Mereka akan cakap, okey, kita kena pakai oxygen mask terlebih dahulu sebelum kita nak membantu orang lain untuk memakai oxygen mask. Jadi apa yang saya akan syorkan kepada Puan Mariati, mungkin Puan Mariati itu macam tak cukup rest, tak cukup masa untuk rehat juga. Kadang-kadang di sepanjang hari mungkin rasa terlalu stres dan terlalu takut. Jadi kalau boleh, Puan Mariati boleh cuba untuk reach out, mendapatkan bantuan daripada orang lain juga untuk macam mana nak kendalikan dekat rumah, macam mana nak jaga anak dan juga pada waktu tidur, kalau katakan tak boleh tidur, mungkin boleh cuba untuk call care line ataupun hotline kan, di Malaysia juga kita boleh cuba untuk call. So sekurang-kurangnya boleh juga cakap dengan seseorang. Macam hari tu saya ada satu klien yang cuba untuk type message kan, ini student dalam bergunakan Telegram. Jadi dia tak boleh tidur, dia ada anxiety. Apa yang saya buat adalah saya cuba untuk cakap dengan dia melalui chat je, melalui type. Sebab dia kata kalau saya cakap sekarang mungkin saya tak rasa okey. So saya pun type dengan dia. Lepas tu saya cuba untuk kongsi video-video dari YouTube yang ada perlafasan positif. Macam Puan Mariati mungkin boleh cuba untuk mendengar zikir ke ataupun cuba untuk mendengar sesuatu yang akan membantu Puan Mariati untuk relaxkan diri. So untuk klien saya hari itu, saya cuba untuk cadangkan dia untuk mendengar positive affirmation ataupun perlafasan yang positif untuk menenangkan diri. Ada banyak video macam tu. Kita sangat berterima kasih dan bersyukur sebab sekarang kan di zaman kita boleh dapatkan apa-apa video di YouTube juga. Jadi kita boleh gunakan itu dengan cara untuk self-help. Tapi kalau boleh, saya rasa kalau Puan Mariati punya situation ada insomnia, mungkin boleh dapatkan bantuan dari psikologis ke ataupun care line hotline juga. Doktor, bila daripada tadi kita bercerita mengenai hormon adrenalin, bercerita mengenai kortisol. Sebenarnya untuk mengurangkan hormon-hormon ini, kita boleh melawannya menggunakan endorfin. Kalau yang tak tahu endorfin itu apa, sedang cerita ketawa. Ada yang mengatakan laughter is the best medicine. Tapi apa yang kita risau ialah ketawa yang bagaimana sebenarnya yang boleh merembeskan hormon ini. Kalau ketawa tu berpura-pura pula semata-mata untuk menjaga hati, untuk menenangkan hati, bagaimana doktor? Saya dengar makan coklat boleh tambah endorfin, betul?
ke doktor? Itu persoalan dia juga. Terima kasih Terence. Actually apa yang Syafiqah dan Terence cakap tu memang betul tau. Dalam badan kita Tuhan tu begitu wonderful sebab dia ada create kita ada 4 jenis feel good hormone yang iaitu yang akronim yang paling senang tu DOSE. So D dopamine. Dopamine ini akan produce dan dihasilkan apabila kita rasa shock sangat dan happy sangat buat kerja kita. So kita rasa macam in the zone apabila kita buat kerja kita, ataupun happy sangat memasak, ataupun happy sangat jaga anak ke, buat apa-apa gardening ke, itu hobi-hobi kan. Jadi ataupun buat kerja dengan happy, itu dopamine. O adalah oxytocin. Oxytocin ni akan produce apabila kita mendapatkan social support daripada kawan ke, family ke, ataupun support tak kira kalau in person face to face, kalau secara call pun boleh juga, kita akan rasa disayangi. Itu akan produce oxytocin. Dan satu lagi adalah serotonin. Itu yang Terence cakap tadi, makan coklat betul. Iaitu akan membantu untuk kita punya otak untuk producekan serotonin, telur, nuts, ada juga macam soya ke, nanas. Tapi itu tak bermaksud itu akan menjadi saya punya ubat sekarang. Saya makan nanas, saya perlu jadi happy sekarang. Tapi dia akan membantu produce serotonin dalam badan kita. Semua tu kan memang dia akan membantu dengan banyak juga untuk stabilkan hormon dan membuatkan serotonin produce. Dan E, yang itu favorite saya, endorphin. Endorphin ini memang betul apa yang Syafiqah cakap tadi kan, kadang-kadang kita fake laughter macam mana, tapi kan kalau kita lihat katakan laughter therapy kan itu sebenarnya start dengan sedikit fake laughter tapi dia akan tukar menjadi genuine laughter. Sebab itu apabila kita lihat katakanlah Netflix ke ataupun YouTube ke, tengok Maharaja Lawak ke ataupun apa-apa show yang sangat komedi kan, kita automatic tahu facial expression akan ikut. Ini dipanggil mirroring. So kita akan macam seolah-olah nak senyum. Apabila senyum, apabila kita ketawa sikit pun, memang itu akan membuatkan sedikit endorphin produce. Dan apabila kita cuba untuk jangan control laughter tapi just laugh out loud, itu akan produce lagi banyak endorphin. Dan anda semua akan rasakan memang perbezaan itu sangat ketara. Memang membantu sangat. Sebab itu saya syorkan kalau boleh cuba tengok komedi, kalau boleh komedi yang ada laughter audience kan, itu lagi banyak akan efek. Itu dipanggil canned laughter. Itu lagi banyak akan membuatkan kita rasa nak ketawa. Dan memang endorphins itu akan produce. Lagi satu, senaman. Senaman pun akan produce endorphin. Sebab itu, apabila lockdown, ramai orang yang dah ada satu habit kan, senaman ke gym, mereka rasa sedih sangat. Ya, betul. Betul. Dan itu bukan hanya sebab Terence suka jaga badan juga tak. Dia adalah disebabkan juga sebab kita dah macam seolah-olah ketagihan yang positif, yang bagus dengan endorphin itu. Kita rasa macam feel good hormone tu saya nak rasakan lagi sekali. Sebab itu orang yang suka jogging semua, walaupun hujan pun diorang nak jogging juga. Sebab kita rasa macam dah start, saya kena continue. Sebab endorphin yang kita produce kan membantu sangat. So macam untuk Puan Marati juga tadi, walaupun rasa stres sangat, cuba untuk berjalan. Kadang-kadang jalan untuk 5 minit pun dengan muzik boleh membantu dengan banyak. Baik, kita ada seorang pemanggil yang telah pun berada di talian dari Kelantan, Encik Ibrahim. Silakan Encik Ibrahim. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dengan soalan anda Encik Ibrahim. Dia macam ni, panggil siapa yang saya tekan? Saya Terence, doktor yang sedang bersama kami, Dr. Pamila. Dalam TBA juga. Macam ni. Saya gini, saya punya kalau kata yang perangai lah. Okey, saya punya gini, saya tak boleh disentuh saya punya peribadi. Macam saya anak-anak saya kan. Anak-anak saya baru ni dia awak perangai, dia kata saya ni dia kata saya ni ambil barang mak dia. Sebenarnya saya perempuan saya dah meninggal. Jadi dia kata saya ambil barang mak dia. Bukan saya ambil barang mak dia, saya beli yang lain kan. Jadi gini. Jadi saya ni cari kecek dengan anak. Bila kecek dengan jadi stres semua. Pasal dia tuduh saya.
Baik. Ini adalah mungkin konflik di antara tuan dan juga anak. Anak-anak ya. Baik, kita akan cuba bantu tekanan yang timbul akibat konflik dalam keluarga itu sendiri, dalam unit keluarga itu sendiri. Terima kasih banyak-banyak Encik Ibrahim dan sebab sudi berkongsi. Ya, betul tu. Sekarang kan kita, sama ada kita hidup berseorangan ataupun kita hidup berkeluarga. Apabila kita hidup berkeluarga, kadang-kadang ada konflik-konflik. Dan mungkin orang akan pandang macam, okey, ini adalah tuduhan pasal remote atau apa kan. Tapi sebenarnya, dia ada, kalau kita lihat picture, the big picture kan, kalau kita lihat secara keseluruhannya, dia adalah akan melibatkan benda-benda yang kecil macam ni kan, kadang-kadang boleh menimbulkan perselisihan faham yang besar juga. Jadi sangat penting untuk kita, apabila perselisihan ini berlaku, kita kena cuba untuk cepat-cepat menyelesaikan ataupun menangani konflik itu dengan cara yang tenang juga. Jadi apabila apa yang kita boleh buat sekarang ni, apabila kita ditinggal sama-sama dalam satu rumah, kita ada ramai orang di situ, banyak personality yang lain-lain dan setiap orang mempunyai cabaran dia sendiri juga. Jadi kita apabila orang tuduh kita macam tu, satu, kita kena lihat, okey, kenapa dia marah sebegitu dan membuat tuduhan seperti itu. Ada banyak juga macam Encik Ibrahim cakap tadi, dia tak suka kalau orang cuba untuk fokus peribadi dan tuduh macam tu kan. Jadi kita kena cuba untuk fikir, okey, agak-agak apakah punca utama dia berasa sangat marah dengan saya. Dalam kata lain kan, kalau kita cuba lihat iceberg, tahu iceberg atas satu permukaan air kan, di atas permukaan air itu adalah apa kita boleh lihat orang, cara orang berinteraksi dengan kita, cara dia orang marah ke perkataan dan kelakuan. Tapi di bawah permukaan air itu ada banyak underlying faktor-faktor yang lain yang mungkin menyebabkan dia bertindak dan berbuat sedemikian. Mungkin dia tak ada apa-apa yang dia menentang dekat Encik Ibrahim, tapi ada faktor lain yang dia stres. So dia cuba untuk, dalam psikologi kita panggil displacement, ataupun dia buat ada macam projection, dia cuba untuk menyalahkan dan cuba untuk melepaskan geram dia ke atas Encik Ibrahim. So mungkin ada kemungkinan dia buat macam itu juga. So kita kenal pasti apabila dengan family kan, empathy itu adalah penting. Apakah sebabnya dia cakap macam tu? Mungkin dia ada apa-apa lain ke yang dia sedang berhadapan. So kita boleh cuba untuk berkomunikasi dengan dia. Apabila dia dah cool down, kita pun dah cool down dan kita cuba ada komunikasi. Tadi ada tuduh saya seperti itu, mungkin boleh tak kalau adik ceritakan kenapa adik rasa stres sangat ataupun marah sangat dengan ayah. Mungkin boleh cakap macam tu juga, apa yang menyebabkan adik marah ayah macam tu. So kalau boleh kita jangan gunakan perkataan kenapa, sebab kenapa tu boleh menimbulkan kemarahan. Kita cuba gunakan perkataan apa yang menyebabkan adik berasa, apa yang menyebabkan adik menuduh ayah sebegitu. So boleh cuba komunikasi dengan dia. Kalau benda tu tak berjaya juga, kita boleh dapatkan third party untuk bantuan. Mungkin satu lagi adik ke ataupun ibu ke, seseorang yang third party untuk bantu kita, mediator. Macam tu. Apa pun yang penting sebenarnya air yang dicincang tak akan putus. Betul. Doktor, hari ini kita ada lagi satu pemanggil. Ini juga mengalami masalah insomnia. Sebenarnya dikabarkan sudah 3 bulan. Tidurnya sekejap-sekejap. Begitu patternnya. Cik Rosnaini di talian. Assalamualaikum Puan. Ya, saya Rosnani. Puan, boleh kongsikan dengan kami apa masalah Puan? Masalah saya sekarang, saya tak boleh tidur lena, tak boleh tidur lah. Saya tidur dalam pukul 10, bila sedar dalam pukul 12:30. Terus langsung tak boleh tidur sampai pagi. Sama ada saya ada penyakit ke ataupun stres ke apa ke, tak tahu lah, memang ada stres, takut dengan ni ke, tak tahu apa masalah saya. Saya dah pergi doktor saya cakap apa ni, doktor bagi buat tidur je lah. Tapi saya takut makan sekejap, saya takut bila makan ubat tidur pun lelak dalam 2 jam dia sedar balik, dah tak mau tidur juga. Walaupun makan ubat tidur?
Walaupun makan ubat tidur. Bila lelak sekejap, lepas tu dia tak mau tidur. Masa nak relax ni pun ni, dia makan, dia buatlah juga. Sebab nak pergi, takut nak pergi besok kan. Lepas tu, sampai sekarang lah, dia tak boleh tidur sampai pagi. Menyebabkan pada sekarang ni, efek pada badan. Malas buat kerja, tak boleh buat kerja, tak boleh nak masak. Tak boleh buat kerja lah, macam sakit. Kita pergi cek semua darah, semua dah cek. Doktor kata semua okey, tak ada apa masalah tu. Okey, terima kasih Puan. Baik, Kita terima akan kasih. cuba bantu. Okey, terima kasih Puan Rosnani. Memang itu adalah satu masalah yang agak common juga kan, ada sejak belakangan ini juga. Saya rasa untuk ni kan ada banyak faktor yang boleh menjadi penyebab sebab utama Puan Rosnani mengalami simptom-simptom sebegini. Saya rasa kalau tak silap saya, mungkin sama ada Puan Rosnani ni ada stres dan burnout sekarang, dalam tahap burnout, ataupun boleh menjadi sebab kita kena kenal pasti apakah punca utama dia. Sekarang stresor ataupun apa kita panggil dia macam antecedent ataupun apa yang sedang berlaku ke atas Puan Rosnani ni adalah tidak boleh tidur lebih lama daripada 2 jam. Selepas itu kita kena fikirkan apakah perasaan Puan Rosnani sebelum tidur. Ketika nak tidur tu apakah perasaan? Lepas itu apakah dalam minda Puan Rosnani ketika nak tidur ataupun di sepanjang hari? Apakah pemikiran, macam mana pemikiran Rosnani pada sepanjang hari itu dan juga ketika nak tidur pada masa itu? Sebab kadang-kadang cara pemikiran ataupun apa-apa thoughts ataupun worry ke yang kita ada kan, dia memang walaupun kita rasa saya tak ada masalah kot dalam hidup saya, tapi mungkin ada sesuatu yang membuatkan Puan Rosnani itu rasa macam runsing ataupun tak selesa, dan mungkin benda tu tak, Puan Rosnani belum ada kesedaran lagi mungkin, dan mungkin kita perlukan seseorang mungkin psikologis ke ataupun kaunselor juga untuk membantu untuk cuba untuk mencungkil apa underlying factors yang mungkin Puan Rosnani pendam ke, yang mungkin sedang mengakibatkan kesan ini. Selepas tahu stresor tu, okey, lepas dah tahu emosi, pemikiran, lepas itu kita akan tengok apakah kesan dia sekarang. Okey, memang tak boleh tidur, dan kita cuba untuk tengok adakah punca ini bila dia mula. Bila dia mula last year ke ataupun tahun ini ke, sejak bila, ataupun dari childhood ke? Apabila kita tahu sejak bila, lepas itu apa saya akan cakap pada klien saya sebegini kan, saya akan cakap apakah insiden-insiden yang berlaku pada masa itu, sebelum masa itu. Sebab kebanyakan klien saya akan cakap, saya tak ada sebab saya rasa anxiety, saya tak ada sebab pun, tak tahu kenapa tiba-tiba rasa anxious, saya tak ada sebab kenapa tak boleh tidur, tiba-tiba rasa tak boleh tidur. Tapi kalau kita cuba untuk flashback sikit dan pergi balik sejak bila simptom ini start, lepas itu boleh tak kalau Puan Rosnani cuba ceritakan apa insiden yang berlaku di lingkungan time itu, apa yang berlaku, ada tak apa-apa yang berlaku pada masa itu, sebelum itu. Mungkin kita rasa kita dah okey dengan semua itu, tapi mungkin ada beberapa perkara pada masa itu yang ada efek ke atas kita boleh tidur. Satu lagi faktor, kita pun kena tengok apakah aktiviti yang Puan Rosnani buat sebelum tidur. Ada tak Puan Rosnani macam berjaga malam, tengok telefon ke ataupun baca news, berita ke? Sebab ini akan mengakibatkan kita ada macam blue light kan, macam dia ada macam blue ray tu macam, and kita akan rasa lebih banyak menjaga juga. So I rasa mungkin ada banyak faktor. Sleep hygiene kan, ataupun dikatakan macam mana kita nak cuba prepare, sediakan diri kita untuk tidur. Itu boleh satu langkah yang kita boleh buat juga untuk membantu kita. Tapi yang paling penting adalah cuba kenal pasti apa punca utama yang membuatkan Puan Rosnani kurang tidur dan susah nak melelap mata. Baik, terima kasih doktor kerana menyantuni semua soalan-soalan daripada para pemanggil kami. Terima kasih juga kepada para pemanggil kerana sudi berkongsi luahan-luahan peribadi ini bersama dengan kami. Kami sangat menghargai apa yang telah pun anda luahkan kepada kami dan juga doktor di dalam talian. Terima kasih sekali lagi doktor kerana bersama kami pagi ini secara langsung. Terima kasih Karen, Sashika. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Kita harapkan yang terbaik untuk pemanggil kita tadi, Puan Rosnani dan juga Puan Mariati, agar dapat menyelesaikan masalah insomnia dan juga Encik Ibrahim tadi Encik Ibrahim dapat menyelesaikan masalah keluarganya, dan kita doakan yang baik-baik untuk mereka.